Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Doan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, sambungan bab 1 untuk hari ini, Cikgu ingin kongsikan subtopik 1.2 pembuangan bahan sisa. Bahan sisa boleh dibahagikan kepada dua. Okey, yang pertama, bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Yang kedua, bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki. Simple je. Okey. Ingat, bahan sisa ada dua. Boleh buang dalam sinki, satu tak boleh satu. Okey, kita tengok. Yang boleh dibuang. Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki ialah cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya seperti bahan neutral, asid lemah dan alkali lemah. So, biasanya kita buang ni adalah jadi apa? Larutan ataupun cecair. Jangan buang pepejal pula. Sebab apa? Yang tu yang menyebabkan sinki kita tersumbat. Okey, hanya cecair ataupun larutan sahaja yang berkepekatan rendah, ingat tu. Yang kedua, bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki apa dah? Sisa pepejal. Ni cikgu bagi tahu tadi. Bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 ataupun lebih daripada 9, iaitu apa dia? Asid kuat, alkali kuat. Ni. Yang boleh mengakis tu. Yang tu yang bahaya, jangan. Sesekali tuang ke dalam sinki. Yang ketiga, sebatian pelarut organik. Okey, lagi bahan kimia. Contoh dia asid, grease, minyak, cat, minyak hidrogen peroksida. Okey, bahan kimia pun tak boleh. Bahan toksik, logam berat, bahan sisa organik, ataupun mikrob dan bangkai haiwan pun tak boleh. Lagi, bahan buangan radioaktif. Lagi bahaya. Bahan meluap dan bahan reaktif. Ni antara contoh-contoh bahan yang tak boleh dibuang ke dalam sinki sewenang-wenangnya. So, tolong ingat. So, kita ada pengurusan untuk lupuskan sisa-sisa ni. Sisa biologi, iaitu apa dia? Prosedur operasi standard. So, singkatan kat sini apa dia? POS. Prosedur operasi standard, POS. Sepatutnya, yang English apa dia? SOP. Pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. So, ada SOP dia. Okay, kita tengok ada 4 kategori bahan sisa. Yang pertama, kategori A, iaitu peralatan tajam. Okay, contoh, picagari, jarum, bilah skalpel. Ni. So, yang ni semua tajam. So, nak buat apa? Macam mana nak uruskan dia? Masukkan ke dalam bekas. Okey, khas, iaitu bekas sisa tajam. Yang kedua, tidak di autoclave. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. So, ada satu, apa orang kata, bekas untuk simpan dia. Untuk benda-benda tajam dah habis guna, tak mahu dah buang, ada sediakan satu bekas. Okey. Yang kedua, kategori B. Tadi tajam. B, tidak tajam. Contoh, sarung tangan, tisu, medium culture. Okey. Ni tak tajam lah. Macam mana kita nak uruskan dia? Bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya, di autoclave dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tu cara dia. Buh dalam plastik kuning tu yang ada simbol hazard tu, biobahaya, lepas tu autoclave dan masuk ke dalam tong sampah dia. So, yang tu adalah kategori B. Yang ketiga, kategori C. Bangkai organ haiwan makmal. Contoh, haiwan makmal, haiwan uji kaji.
dibalut dalam bahan penyerap seperti kertas tisu, dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku sebelum dilupuskan. Tu cara dia. Disejuk beku dulu, baru lupus. Okey, 3. Yang keempat, kategori D, cecair. Contoh, darah serum. Dinyah kontaminasi secara autoklav, dilupuskan secara terus ke dalam sistem kumbahan melalui sinki makmal ataupun tandas. Ni. Yang ni adalah cecair. Senang yang ni. So, ni contoh yang tadi. A apa dia? Kategori A yang tajam, picah gari, jarum, bilas skapel. Yang kedua yang tak tajam, sarung tangan, tisu, medium culture. Yang ketiga, bangkai organ. Contoh dia haiwan makmal ataupun haiwan uji kaji. Dan dicecair darah dan serum. Okey. So, seterusnya, lakukan pengasingan sisa di puncanya dengan betul. Okey. So, A macam mana? Disimpan sementara di tempat yang selamat. Yang tajam tadi tu, ingat. B yang tak tajam, dimasukkan ke dalam beg autoklav, alis bocor dan di autoklav. Ni. Ni nak panaskan dia ni. Suhu 121 darjah Celsius. Tekanan 15 PSI. Masa 20 minit. Tolong ingat ni. Ni autoklav dia. Okey, untuk yang tak tajam. Contoh apa dia tadi? Sarung tangan. C. Dibungkus dengan cermat dan disimpan sementara di dalam penyejuk beku. Yang ni haiwan haiwan uji kaji apa semua yang ni organ yang ni. So, lepas tu kita buat apa? Sisa yang telah dinyah kontaminasi dimasukkan ke dalam beg biobahaya. Last sekali, sisa yang telah dibungkus, dilabel dan dimasukkan ke dalam tong biobahaya. Tong biobahaya disimpan sementara dalam keadaan selamat, terkawal dan disejukkan sebelum pelupusan berpusat dijalankan. Nampak? So, inilah ada antara SOP untuk pelupusan bahan sisa biologi. Okay, ni contoh plastik ataupun ni bekas. Nampak? Bekas yang tajam, simpan buh dalam ni. Untuk sementara. Ni, autoklav bag yang ni. Warna oranye ni. Langkah-langkah yang perlu untuk apa? Uruskan kemalangan. Tak jauh lah kalau berlaku kemalangan di dalam makmal. Apa yang perlu kita buat? Kemalangan di dalam makmal boleh berlaku disebabkan kecuaian, kelalaian, kejadian di luar jangka ataupun kurang kemahiran dan pengetahuan dalam pelaksanaan eksperimen sains. Okey. So, ada yang cuai, ada yang dah pro tapi dia di luar jangka. Terjadi juga kemalangan. So, yang tu maksudnya kejadian di luar jangka. Jenis kemalangan yang biasa berlaku di makmal. Contoh dia apa? Terkena serpihan kaca. Tengok ada bergambar berdarah ke apa. Yang kedua, terkena asid atau alkali pekat. Yang ketiga, kebakaran kecil. Terkena serpihan hasil daripada tindak balas logam reaktif. Tu. Lagi. Termometer pecah. Yang ni kerap kali selalu pelajar-pelajar buat eksperimen, cikgu pecah. Tengok-tengok termometer dah pecah. Kebocoran gas. Renjatan elektrik. Ni antara kemalangan yang biasa berlaku. So, kita nak buat apa? Sebagai pelajar, apa yang perlu kamu buat? Perlu tahu. Semasa jalankan eksperimen, rakan anda tertumpah bahan kimia ke atas meja. Apakah yang perlu anda lakukan? So, step yang pertama kamu perlu buat, segera memberitahu guru ataupun
pembantu makmal. Report kat cikgu. Cikgu, beritahu. Pecah. Cikgu, jatuh, tumpah. Macam tu. Bagi tahu cikgu. Jangan duduk senyap. Okey. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Okey. Lepas tu, sekat tumpahan daripada merebak menggunakan pasir ataupun untuk membentuk sempadan. So, kalau ada pasir dekat situ, gunalah pasir. Kalau tak ada pasir, guna apa? Kamu tengoklah dalam keadaan sekeliling apa yang perlu. Kalau dia cecair tadi merebak tu, sekat dia. Gunalah apa-apa kain ke, apa-apa untuk halang dia. Okey, lepas tu, kaut tumpahan bahan kimia. Last sekali, buang dengan selamat. Tu cara dia. Okey, kalau termometer pula, yang jatuh dan pecah akan mengakibatkan tumpahan merkuri. Bahaya merkuri ni sebab apa? Keracunan merkuri berlaku apabila seseorang tersentuh atau berlaku peresapan melalui kulit dalam kuantiti tertentu. Merkuri boleh menyerang sistem saraf, saluran pencernaan, sistem pembiakan dan ginjal. Tu yang takut tu. Oleh itu, cara mengendalikan merkuri dengan selamat sangat perlu dititik beratkan. Okey. So, sama juga step pertama. Langkah pertama, kamu perlu beritahu guru ataupun pembantu makmal apa situasi. Yang kedua, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Dan seterusnya, tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan. Last sekali, call jabatan bomba dan penyelamat. Ni. Ni step elok. SOP memang okey dah ni. So, ikut saja. Kamu akan selamat. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 1.3 Pemadam Kebakaran. Wallahualam. Assalamualaikum.